Kalau tadi Dr. Jahid, Tuan Guru kita ada menyatakan beberapa ayat Al-Quran digunakan untuk sihir. Bagaimana ini boleh berlaku sedangkan semua yang kita fahami ayat Al-Quran? Mohon Ustaz menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita baca Fatihah ayat yang ke-6 dan ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua ayat yang terakhir di Fatihah ini, kalau kita telitikan, apa yang saya katakan tadi adalah betul. Walaupun ayat Quran itu memang betul, tapi kalau yang mengajarnya orang yang tak betul, dari kalangan orang-orang yang maktub dan zalim, maka kita akan dapat akan ayat Quran tadi akan bercampur baur dengan perkara-perkara yang salah. Ahli-ahli sihir yang berlegar di dalam masyarakat kita, mereka bijak. Kalau mereka gunakan jampi serapah, mungkin kita tak mau menerimanya, maka digantilah dengan bacaan-bacaan ayat Quran, doa-doa. Sedangkan hakikatnya mereka adalah ahli-ahli sihir. Mereka ini memang melibatkan diri, memang terlibat dengan kerja-kerja sihir pada masa yang lepas. Kalau kita pandang lebih jauh lagi, apa yang saya katakan tadi, masyarakat kita di Asia Tenggara ini sudah dikatakan sudah 1000 tahun dipengaruhi oleh 3 unsur agama. Pertama Hindu, kedua Buddha, dan yang satu lagi ialah kepercayaan animisme. Kepercayaan ini berpusat pada kepercayaan bahawa tiap-tiap sesuatu itu ada semangat, dan ini sudah tiga-tiga unsur ini sudah berpengaruh begitu kuat dalam masyarakat kita. Jadi apabila datangnya Islam 600 atau 700 tahun yang lepas, pada zahirnya saja pengaruh Islam itu mempengaruhi masyarakat kita. Tapi pada hakikatnya amalan-amalan khurafat, amalan-amalan salah semasa zaman Hindu, zaman Buddha masih terdapat. Ini saya telah terangkan pada mukadimah kertas kerja saya itu, di mana Wali Songo menghadapi masalah masyarakat Islam, masyarakat yang baru meluk Islam pada masa itu dibelenggu oleh berbagai amalan khurafat, dan Wali Songo menganggap bahawa khurafat ini tak boleh diatasi secara drastik, secara cepat. Caranya tidak ada lain, hanyalah dengan cara diberi pendidikan Islam. Lama kelamaan amalan-amalan ini akan hilang. Tetapi sudah 700 tahun amalan ini masih mempunyai pengaruh yang luas. Yang lebih mengelirukan ialah bacaan-bacaan jambi serapah yang biasa mereka baca ditukar dengan ayat-ayat Quran, sedangkan dalamannya adalah tetap perkara yang lama. Dalam pengalaman saya, saya daripada Johor. Kalau di Johor terkenal dengan amalan ayat 4 Panglima Saleh. Amalan ayat 4 Panglima Saleh ini ialah 4 ayat daripada Quran yang biasanya diajarkan bertujuan untuk menjadikan seorang itu bersifat
dengan sifat-sifat kepewiraan, berani berperang, tak takut mati, dan mungkin juga boleh jadi kebal, boleh jadi kuat dan sebagainya. Dan ramai orang yang belajar. Bila berlaku 13 Mei, ilmu ini memang begitu laris di Lembah Kelang, termasuklah saya sendiri belajar. Tapi apabila saya belajar ilmu tasawuf, guru tasawuf saya menegaskan bahawa saya mengamalkan ajaran yang salah. Apabila saya sebutkan ayat amalan saya ini, amalan ayat-ayat Quran, 4 ayat daripada Quran, tapi guru saya dapat membuktikan bahawa amalan ini adalah amalan salah, bercampur baur antara yang hak ayat Quran dengan yang batil, iaitu unsur-unsur sihir. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila guru saya meninggal dunia, bila saya melibatkan dia mengubat orang, saya menemui ramai orang yang mengamalkan ayat Quran ni menghadapi masalah apabila mereka ni mau meninggal dunia. Kalau saya nak sebutkan berpuluh orang, dan menghadapi masalah hubungan sosial dengan anak, dengan isteri dan sebagainya. Jadi antara mereka ini yang beramal dengan ayat 4 ni, pertama sekali kesannya ialah susah nak meninggal dunia. Saya ingat seorang imam sebuah masjid berumur 70 tahun, susah nak meninggal dunia. Saya dipanggil. Bila saya siasat pada keluarga, rupanya pesakit ini memang belajar ayat 4, ada pedang, ada selendang merah. Dan selendang merah ni bila kita buka, semuanya bertulis dengan ayat Quran, azimat. Malahan ada satu kes, seorang anak muda berumur 20 tahun, dia tidak boleh memandang ayah, nak bunuh si ayah. Apabila lari ke kampung saya dan berjumpa saya untuk mengatasi masalah anak mudanya yang nak membunuh. Akhirnya saya dapati hamba Allah ini belajar ayat 4, ada pedang, ada selendang merah. Apabila kita ambil ini semua, kita musnahkan, masalah ini selesai dengan sendiri. Ya, sebab itulah soalan daripada Tuan Pengurusi tadi, kenapa ayat Quran itu memang sudah betul, bila diamal jadi salah? Sebab ayat Quran itu memang sudah betul, tapi dipelajari daripada orang-orang yang maghdub dan dhalim, maka yang betul itu akan jadi salah. Di Seremban ada seorang Cina yang menjaga tokong Cina. Dia mengobat orang dengan menggunakan selawat Nabi, suratul Ikhlas. Orang-orang Cina sendiri datang kepada saya, kenapa pejabat agama tak tangkap dia? Kata saya, dia bukan Islam. Habis dia guna Quran, dia guna selawat Nabi, itu tak jadi salah pada dia. Dia tak tertakluk pada undang-undang ni. Tak ada undang-undang yang menyalahkan begitu. Jadi itulah jawabannya. Kita tidak boleh mencampur adukkan antara yang hak dengan batil. Yang hak itu akan jadi batil. Kemudian tuan-tuan, pawang-pawang dan bomo ni memang menggunakan ayat-ayat Quran. Jadi apabila kita belajar ilmu ini daripada mereka, ilmu perubatan misalnya, atau ilmu apa saja daripada mereka, berarti kita belajar daripada orang makhluk dan dhalim. Itulah sebabnya yang betul tadi jadi salah, menghasilkan yang salah. Saya juga terlibat dengan ilmu-ilmu ni. Sebelum saya belajar ilmu tasawuf, macam-macam ilmu. Menumbuk pun belajar. Tumbuk kerbau boleh mati dengan sekali tumbuk dia. Apa bacaannya? Alam Nasrah. Tak ada kaitan pun tu Alam Nasrah tu, tapi tumbuk kerbau boleh mati. Orang yang belajar, yang saya jadikan guru tu, tumbuk seorang Cina sekali saja mati, kerbau mati. Jadi hebat.
rupa-rupanya orang ini mencampur adukkan antara hak dan batin. Dia ada hadam, ada jin, ada qarin. Tapi kalau ikut istilah itu sahih qarin, itulah yang membantu dia jadi kuat. Ini saya fikir itulah saja yang saya boleh jawab. Wallahu a'lam.